Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning. Ciao an. Waalaikum. Kopi kopi sangat sekuadun. Kopi senangan. Selamat pagilah semua. Good morning semua. Okay. Apa khabar follower saya Haji daripada seluruh negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Taiwan, Arab Saudi semua. Kaifa haluka al-yawm? InsyaAllah. Kaifa haluka? Mudah-mudahan kita sihat semua. Tayyib. Alhamdulillah. Terima kasih yang sedia follow Ayah Haji. So hari ini okay, Ayah Haji akan cuba jawab beberapa soalan, banyak soalan daripada followers yang tak sempat Ayah Haji nak jawab secara personal ya. Terima kasih semua yang sudah join. Waalaikumsalam semua. Selamat pagi semua. Ejaz, okay, Khairin, Karina, semua, Fauzi, okay, Syukri, semua. Terima kasih ya kerana dapat bersama Ayah Haji. Okay, Ayah Haji mohon maaf. Beribu-ribu ampun dan maaf kerana tak sempat nak jawab semua soalan-soalan ataupun pertanyaan ataupun yang minta pandangan daripada Ayah Haji secara personal sebab ramai sangat kan. Tapi Ayah Haji akan atur untuk setiap live on TikTok Ayah Haji setiap hari Sabtu. Ayah Haji akan jawab, perjelaskan beberapa isu yang followers minta bantu ya. Kecuali yang memang sudah atur temu janji sesi kaunseling itu secara personal ya. Terima kasih Ayah Haji ada kaunseling klien daripada Indonesia juga yang telah Ayah Haji atur. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Haji, Puan Aida ni. Baik. Terima kasih Puan Aida. Masya-Allah, Puan Aida sihat ya. Bila lagi Kuala nak bersiaran tahniah pada Kuala. Puan Aida adalah pegawai besar di Kuala ya. Bagus khidmat mereka. Nanti cari Kuala. Baik. Siapa ni yang nak live sama Ayah Haji nanti kemudian Ayah Haji akan bagi masa sebelum berakhir 1 jam. Boleh mohon untuk live together dengan Ayah Haji, boleh sekejap lagi. Ayah Haji atur dulu nak jawab soalan-soalan daripada follower Ayah Haji yang Ayah Haji belum dapat rungkai. Kemudian Ayah Haji akan pergi kepada topik khusus hari ini iaitu talian hayat kehidupan 1 jam Ayah Haji bersiaran. Boleh tanya mana yang sampai Ayah jawab. Yang nak request untuk guest live dengan Ayah Haji nanti lepas ini ya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Mari Ayah Haji mula. Baik. Persoalan pertama yang Ayah Haji nak rungkaikan hari ini ialah ada yang bertanya tentang bila Ayah Haji siarkan upload video TikTok berkaitan ayah berkaitan bapa. Maka ramai yang kata memanglah ayah dah tak ada dari kecil tak sempat tak merasa pun kasih sayang bapa. Ada yang bapa meninggal dari kecil, dari dia kecil, dari lahir. Ada yang tak dapat bersama bapa sebab masalah rumah tangga yang bapa dah bercerai dengan ibu, bapa tak peduli. Tak apa, Ayah Haji faham. Okey. Jadi video TikTok khusus kepada anak-anak ataupun siapa saja yang masih ada ayah. Kalau masih ada ayah, segeralah muhasabah diri, jumpa ayah mohon ampun, mohon maaf sementara ayah masih ada. Begitulah juga dengan ibu kan. Okey, begitu. Tapi kalau seandainya ayah sudah tak ada, so anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, jangan ada di fikiran tentang apa yang telah ayah lakukan kepada kita. Buruk baik yang ayah lakukan itu antara ayah bapa kita dengan Allah. Itu kehidupan ayah dengan ibu yang kita pun tak faham, yang kita pun tak tahu perkara yang sebenar. Okey, makanya kalaupun tak pernah berjumpa ayah, doakan setiap solat, lepas doakan kebaikan untuk ayah, doakan keampunan untuk ayah. Sebab siapa pun dia adalah bapa ayah kita dan kita lahir daripada zuriat ayah. Dan setiap kelahiran anak yang suci bersih, anak yang baik, tak kira siapa pun bapa. Doakan kebaikan. Itu yang Ayah Haji nak bawa, nak minta anak-anak. Tak apa. Okey.
kalaupun ada isu, ada pertanyaan tentang bapa yang tak restu perkahwinan dia, tak restu kepada menantu, tak sayang pun, malahan campur tangan supaya anak bercerai dengan menantu. Ini pun Ayah Haji nak minta anak-anak yang mendengar, yang bertanya, tak apa. Setelah anda berkahwin, kalau anda lelaki, anda sudah menjadi suami kepada seorang isteri, maka anda lah yang bertanggungjawab kepada keluarga anda. Okey? Ibu bapa anda sepatutnya, sebaiknya menjadi penasihat, mendamaikan. Tetapi kalau ada bapa yang memang tidak boleh ampun, tidak boleh maaf, terus membenci menantu, siapa pun menantu, sama menantu perempuan atau menantu lelaki, itu anda janganlah jangan jadikan suatu bebanan, sebab anda sudah nak bina keluarga sendiri. Anda lebih tahu siapa isteri yang anda pilih, anda lebih tahu keluarga yang, tetapi anda tetap menghormati. Kalau kita suami, tetap hormat kepada ibu bapa kita, jaga kebajikan ibu bapa kita. Kalau kita isteri, kita tetap taat dan setia kepada suami, walaupun bapa mertua kita barangkali tak suka kita. Selagi suami sayang kita, suami jaga kita, taat dan patuh kepada suami, tak apalah. Urusan dengan hubungan ayah ibu dan ayah menantu, ayah ibu mertua, itu kena atur dengan baik. Sebab itu sebaiknya bila kita sudah berumah tangga, kita berusaha untuk duduk rumah sendiri. Tidak lagi bersama ayah dan ibu, tidak lagi bersama dengan ayah dan ibu. Kecuali kes-kes tertentu yang memang kita kena jaga ibu bapa kita, kita kena jaga ibu bapa mertua kita. Itu bergantung kepada kes. Baik. Ayah Haji akan doakan kebaikan. Moga ada rezeki isteri. Bismillah. Doakan Pak. Okay, kita doakan. Ayah Haji sentiasa doakan kebaikan untuk semua, dan semua juga terima kasih kerana doakan kebaikan untuk Ayah Haji. Terima kasih ya lagi sekali. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join Ayah Haji punya live on Twitter. Baik. Ada lagi pertanyaan tentang Ayah Haji. Seandainya saya pernah berbuat perkara yang menyebabkan ayah marah, tapi ayah dah tak ada sekarang ini, adakah saya masih berdosa? Sebenarnya berdosa lah. Sebab anda pernah buat salah menyebabkan ayah marah, tapi anda tak sempat minta maaf. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang anda sudah sedar, sudah insaf, anda bertaubat, mohon keampunan melalui Allah, dan sedekahkan banyak kebaikan kepada ayah, arwah ayah, melalui kita punya infak, kita punya kebajikan, kita punya sedekah, bacaan Al-Fatihah setiap waktu. Mudah-mudahan Allah akan terima doa kita untuk keampunan daripada arwah bapa kita. InsyaAllah buat kebaikan untuk arwah. Tak apa. Begitu juga pada arwah ibu. Jadi pendeknya, sementara kita masih ada umur yang panjang ini, yang hidup ini, mari berbuat kebaikan, khususnya kepada ibu bapa. Ibu bapa yang dah pergi, kita titipkan doa. Setiap kali doa Al-Fatihah, sedekahkan kepada arwah. Semoga roh arwah tenang di alam barzah, kuburnya menjadi antara taman-taman syurga tenang, sementara ke alam akhirat, ke alam mahsyar nanti. InsyaAllah, doa supaya kita dapat kehidupan yang tenang. Baik. Bagaimana bapa yang tak pernah mengakui anaknya dan meninggalkan anaknya? Okey, tak apa. Itu yang soal bapa punya perbuatan yang salah, itu antara dia dengan Allah. Dia tak pernah mengakui anaknya, meninggalkan anaknya. Itu biar dia jawab dengan Allah. Tapi kita anak yang baik, tetap doakan kebaikan untuk ayah. Kita doa, moga Allah buka pintu hati ayah juga untuk bertaubat, untuk melalui kehidupan yang benar, kan? Tak apa, tak jumpa tak apa, dia tak nak jumpa tak apa. Tapi yang penting, kita sebagai anak tetap doakan kebaikan untuk ayah, sebab apapun dia adalah zuriat benih yang kita warisi. Tak apa. Anak yang baik begitu ya. Dan ada yang bertanya Ayah Haji sebelum ini juga, bagaimana kalau bapa dan ibu bukan Islam, dia sudah Islam akhir, perlukah mohon maaf atas silap? Sama juga, walaupun ayah bapa kita belum lagi memeluk Islam, dia tetap ayah dan bapa kita, tetap berbuat baik selamanya. Doakan semoga
ayah dan ibu juga nanti diberikan nur, diberikan cahaya, diberikan kesedaran dan juga memeluk Islam. Kalaupun tidak, terus tetap berbuat baik, ya jumpa dan mohon maaf atas salah silap anda selama ini, dan terus berdoa kebaikan sebab dia tetap ayah dan ibu anda. Okay? Jangan sisihkan mereka. Ya, soal agama, soal kepercayaan, soal masa lalu, itu biarlah Allah yang tentukan. Kita tak ada kebijaksanaan, kita tidak ada kemampuan untuk mengubah manusia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita untuk melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Maka kita hanya mampu berdoa untuk kebaikan semua. Baik. Sementara itu Haji mulakan. Haji mulakan tajuk bicara kehidupan hari ini, iaitu talian hayat kehidupan. Okay. Jika follower Ayah Haji, tuan-tuan perempuan, adik-adik semua pernah lihat video TikTok Ayah Haji, ada beberapa siri berkaitan dengan talian hayat. Tapi dia pendek-pendek kan, kita tak boleh panjang setiap video itu. Maka Ayah Haji ada bicara tentang bagaimana kehidupan manusia bermula daripada lahir sehingga umur sekian, kemudian semakin membesar, kemudian sehingga kita akhirnya mencapai usia yang makin hampir kepada talian hayat terakhir, kematian. Maka hari ini Ayah Haji akan kupas secara lebih jelas sebab kita ada masa yang panjang sampai pukul 11. Baik. Adik-adik, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, datuk datin, Tan Sri semua yang ikut bicara kaunselor bersama Ayah Haji. Topik hari ini talian hayat kehidupan. Siapapun kita akan melalui 3 fasa dalam kehidupan yang Ayah Haji sudah pernah sebut. The past sudah jadi sejarah. The past isi sudah jadi sejarah, sudah jadi history, sejarah dalam hidup. Kemarin-kemarin tak boleh kembali sudah. Dari umur kita baru lahir kecil sehingga kita umur sekarang, kita dah tak boleh kembali ke sana. Maka pesan Ayah Haji, pesan Tuan Guru, pesan orang baik-baik, pesan Nabi, ambil kebaikan, iktibar daripada masa lalu untuk buat yang terbaik hari ini. Yang tak elok, jangan dibuat lagi. Maka hari ini, the present is gift of anugerah yang cukup besar daripada Allah dalam masa ketika orang lain ramai yang sudah pergi meninggalkan kita, yang sudah terhenti denyut jantung mereka, tapi kita masih Allah benarkan untuk meneruskan kehidupan walaupun dalam keadaan ujian besar, ramai yang mati akibat COVID. Syukur, the present gifted ini syukur kerana kita masih hidup, kita masih ada keluarga, kita masih ada pekerjaan, kita masih ada kehidupan untuk kita teruskan. Maka hari ini buat yang terbaik. Jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu untuk buat hari esok. Kerana tomorrow is history. Esok adalah sesuatu yang misteri. Kita tak tahu, mungkin esok dah tak ada untuk kita. Mungkin malam ini kita pergi dan esok tak ada untuk kita. Itulah kehidupan. Maka hari ini kita buat yang terbaik. Solat kita, ibadah kita, kerja kita, hubungan sesama keluarga kita, hubungan dengan rakan-rakan kita, hubungan dengan ayah mak kita, hubungan dengan sesiapa pun yang Ayah Haji selalu sebut, hablum minallah, hablum minan nas, biar yang terbaik. Kerana besok belum pasti. Okey, baik. Maka dalam talian hayat, kalau pernah nampak Ayah Haji gunakan talian hayat ini sebagai simbolik ataupun analogi talian hayat manusia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, purata umur kita boleh hidup, antaranya puratanya ialah sehingga 60 tahun. Dan talian hayat ini pun ada dia punya skillnya sampai 60. Kalau terbalik minta maaf lah sebab kamera kan, tapi 60. Tetapi ada lebih kan, ada lebih daripada 60 itu, ada lebih. Itu nak menggambarkan bahawa ada ramai juga manusia yang Allah izinkan panjang umurnya melebihi 60 tahun, tapi taklah ramai sangat. Puratanya 60 akan meninggalkan dunia fana ini. Baik, mari kita sukat umur kita, muhasabah diri dalam bicara talian hayat kehidupan. Baik. Adik-adik yang mendengar, adik-adik yang melihat juga, hayati dan fahami. 10 tahun yang lalu, umur kita sejak kita dilahirkan, setelah kita dikandungkan oleh ibu, 9 bulan 10 hari lebih kurang. Dan ibu melahirkan kita bersabung nyawa.
Itu yang Ayah Haji sebut, jangan derhaka kepada ibu kerana setitik pun susu ibu tak ternilai, tak terbalas oleh kita. So, please siapa derhaka pada ibu, hidup tak bahagia, hidup tak berjaya dan tak akan cium bau syurga. Okay. Bersegera. Hari ini juga minta maaf. Baik. 10 tahun yang lalu, adik lihat, 10 tahun yang lalu, kisah benarnya sudah hilang daripada batang tubuh kita. Siapa pun yang sudah berumur 10 tahun. Maka dalam kehidupan beragama, umur 10 tahun itu kita belum baligh. Belum cukup umur. Maksudnya, apa saja perbuatan kita dari yang kecil yang hingga 10 tahun ini, kita belum tanggung dosa sendiri. Masih ditanggung oleh bapa kita. Masya Allah, berat tanggungjawab bapa sebab itu nak didik anak dari kecil. Sebab itu bila umur 10 tahun, sudah dibenarkan untuk rotan, untuk acar dia sembahyang dan sebagainya. Jadi, kalau sudah laksanakan itu, okey. Baik, siapa pun selepas umur 10 tahun, bermulalah buku kanan dan kiri dicatat oleh dua malaikat, Rakib dan Atid. Kan? Bermakna, apa saja yang kita lakukan, bicara kita, perbuatan kita, hati kita, perasaan kita, apa saja, walaupun sebesar zarah, sudah mula dicatat dalam buku kanan dan kiri kira oleh Rakib dan Atid, malaikat. Sudah tercatat dosa dan pahala kita. Satu buku pahala, satu buku dosa. Bermula. Maka kenang balik. Waktu umur 10 tahun, Ayah Haji ambil sehingga 10 hingga 20 tahun. Ayah Haji ambil. 10 hingga 20 tahun. Pun kisah benarnya sudah hilang daripada batang tubuh kita. Baik, kenang balik. Waktu sekolah rendah, daripada umur 7 tahun sehingga 12 tahun. 10 tahun sudah mula dicatat dosa pahala. Banyak kali tak kita buat salah terutamanya kepada ayah dan ibu kita. Kita sudah mula bila mak ayah suruh, tak maulah, malaslah, dah bermula. Kalau ingat ada perkataan-perkataan begitu, bermakna kita sudah mula ada titik-titik hitam dalam talian hayat kita, sudah ada dosa tu. Kalau kena suruh melawan, kalau bagi nasihat tak nak ikut, itulah perkara-perkara walaupun sebesar zarah. Apalagi kalau kita berbuat perkara tak baik. Dari kecil lagi sudah mula curi barang orang, cakap bohong dan sebagainya. Itu dari kecil. Jadi muhasabah diri. Ayah Haji tak tahu. Ayah Haji tahu diri Haji saja kan. Dengan Allah yang tahu. Maka adik-adik tahu. Maka kalau pernah, maka boleh minta ampun dan minta maaf sekarang. Kalau mak ayah masih ada, malam ni juga jumpa, "Ma, minta ampun, minta maaf, mak. Aku pernah cakap kasar, pernah melawan dan sebagainya." Jadi mak dengan penuh kasih sayang akan peluk kita. Bapa dengan penuh kasih sayang, "Mak ampunkan kamu, jangan buat salah lagi." Ayah ingat, jangan buat salah lagi. Naik ke sekolah menengah. Umur 13, 14, 15, 13. Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. 13, 14, 15, 16, 17. Sampai SPM tingkatan sekolah menengah. Wah, sudah pandai suka seseorang. Kalau lelaki-lelaki suka kawan sekolah wanita, sudah ada perasaan, sudah di alam remaja. Sudah mula barangkali dalam fikirannya sudah ada perkara-perkara yang tak baik, dalam perbuatannya sudah ada perkara. Anda yang nilai. Adakah anda pernah ada cinta monyetnya? Adakah anda sudah mula melanggar hukum-hukum agama dalam kehidupan? Melawan ibu bapa mungkin berterusan, tak dengan nasihat mungkin, maka muhasabah diri. Dan kalau ayah dan ibu masih ada, anda sekarang berumur dalam lingkungan 20 tahun, sudah banyak perkara barangkali dosa-dosa yang dilakukan. Mohon ampun segera, kan? Dan sehinggalah anda lepas SPM 17 tahun, anda sudah mula melanjutkan pelajaran. Ada yang keluar negara, ada di universiti atau kolej dalam negeri. Kalau sebelum COVID, memang kita akan hidup di kampus, berkawan, bersosial dengan mahasiswa-siswi dalam kampus, aktiviti universiti dan sebagainya. Sekali-sekala, setahun sekali atau berapa kali dalam setahun, baru pulang cuti. Kalau dulu. Minta maaf, tu. Okey. Ada juga yang keluar negara. Bermakna sudah mula hidup jauh daripada keluarga. Bukan? Sekejap, Haji minum kopi. Bismillah. Setiap kali Haji minum kopi, ada orang akan tanya, Haji minum kopi apa? Haji minum kopi Arabica.
Arabica, Cafe Arabica daripada Atomy. Memang sangat baiklah untuk kesihatan, ya, insya-Allah. Baik, jadi kehidupan di kampus, berjauhan dengan keluarga, adik-adik yang tahu apa yang adik buat. Kalau ayah haji dulu, anak orang kampung, wah, setelah lepas SPM masuk ke universiti. Ayah haji masuk ke Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Jalan Geni tu. Bukan UTM sekarang di Skudai. Wah, anak orang kampung sekarang sudah berada di Bandaraya. Walaupun ayah haji nak anak Tok Imam, barangkali ayah haji terpengaruh juga dengan kehidupan di kota raya. Hidup dengan beasiswa saja, makan ala kadar saja, makan Maggi saja. Tapi bila dapat beasiswa, wah, sekali-sekala pergi ke bandar. Ikut kawan-kawan. Jadi anak kampung sekarang sudah ada di kota raya. Kalau di kampung, ayah haji orang Kelantan selalu tengok main wayang layang, tengok wayang kulit. Barangkali di KL sudah ada wayang hidup, kelab-kelab malam. Adakah ayah haji pergi? Ayah haji yang tahu. Kalau ayah haji pergi, ayah haji sudah mula titik-titik hitam dalam talian hayat ayah haji. Jadi anda yang tahu apa yang anda lakukan sepanjang umur anda daripada 11 tahun, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke universiti dan sebagainya, sebelum keluar universiti sehingga 20 tahun. Baik, seterusnya kita lanjutkan bicara tentang talian hayat ini daripada umur 20 hingga 30 tahun. Sekejap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumriyah, ya. Berarti balik, ya, baru manusia dihidupkan. Okey. Maksudnya, bila kita dilahirkan dari kecil, kita suci bersih, seumpama kain putih. Maka kehidupan seorang bayi dicorakkan oleh, bagaimana dia dicorakkan oleh pembimbing pertamanya, ibu dan ayah. Bagaimana ibu dan ayah mula corak anak-anak dari kecil. Okey. Kemudian, setelah berumur 10 tahun, sebelum itu apa pun yang kita buat salah waktu sekolah rendah kan, 7 tahun dah pergi sekolah, gaduh, ada curi pen ke kawan semua, kita tak diambil, tak dikira, tak dicatat dosa oleh Allah sebelum kita umur balik. Disebutkan 10 tahun tu secara umum lah, ya. Tapi ada anak laki-laki yang baliknya lebih cepat. Anak perempuan baliknya cukup umurnya lebih cepat. Faham tak balik tu? Anak perempuan sudah mula ada darah haid tu kan, keluar haid. Anak lelaki sudah mula mimpi seronok itu. Itu balik maksudnya, ya. Kalau belum jelas lagi boleh WhatsApp Haji secara personal. Bukan dihidupkan. Jadi maksudnya bukan mula dihidupkan, tapi maknanya mulalah talian hayat hidup kita, ada buku catatan kanan dan kiri, malaikat rakib dan atid akan catat dosa dan pahala kita bermula balik. Bukan 10 tahun. Bermula bila kita sudah balik. Itu maksudnya. Okey? Maka bermulalah dosa tanggung sendiri. Itu maksudnya, ya. Baik. Ini maznah, maznah syarif. Betul. Kehidupan kita adalah peluang untuk buat yang terbaik, etc. Betul. Maka hari ini buat yang terbaik, ya. Sebelum Haji sambil sambung lagi. Welcome. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum. Okey. Ayah Haji tengok sekejap, ya. Mana yang ayah? Okey, terima kasih, doakan Haji sihat. InsyaAllah. Saya minta penjelasan macam mana saya nak lepaskan diri dari suami yang tak pernah solat. Masya Allah. Bagaimana nak lepaskan diri daripada suami yang tak pernah solat dan beri makan? Masya Allah, suami apa ni? Okey, tak apa. Sebagai seorang isteri, terus bersabar. Allah sedang uji, ini jodoh anda. Okey. Tunjukkan. Setiap hari anda solat, anda ingatkan suami, mari solat, dia tak mau, tak apa. Itu bukan salah anda. Sebagai isteri, anda tak salah. Tanggungjawabnya ialah suami nak bimbing isteri. Tapi terus bersabar. Kejutkan dia tak mau solat, tapi anda solat. Seolah-olah anda solat, tunjukkan juga pada dia. Itu bukan riak, tak apa. Tapi nak mendidik. Solat. Sabar, tenang. Laksanakan tugas sebagai seorang isteri. Apa saja yang suami minta, perlakukan dengan baik. Okey? Ingat kisah Firaun, isterinya, kalau tidak salah namanya Aisyah, isteri kepada Firaun. Wanita syurga. Kenapa? Sebab dia taat kepada suami walaupun Firaun laknatullah. Dibenci oleh Allah. Dia mengaku dia Tuhan.
Tapi isterinya tetap taat dan setia sebagai seorang isteri, dan isteri Firaun menjadi penghuni syurga, wanita syurga. Jadi anda sabar, tenang, dan terus berdoa supaya Allah ubah hati suami. Tetapi kalau ternyata dia mengabaikan dari segi zahir dan batin, dan dia menyiksa hidup anda, dan anda sudah cukup sabar, so anda ada hak untuk mengadu, bincang dengan orang tua, kemudian mengadu kepada pejabat. Tapi kalau anda terus bersabar, selagi anda boleh bersabar, anda terus berdoa, anda terus laksanakan tugas sebagai isteri yang taat, jangan lupa ibadah, anda adalah wanita syurga. Okey, boleh yang sebaiknya mengadulah kepada ibu bapa mertua bagi tahu, minta dia orang nasihatkan suami. Kalau tidak juga cari profesional macam ayah haji, kaunselor dan sebagainya. Kita boleh buat sesi, bawa suami bersama, kita akan boleh buat sesi. Baik. Apa ni? Ya, betul ayah haji. Biar banyak rumah, jangan serumah. Banyak rumah macam mana? Maksudnya, betul lah itu. Maksudnya kalau kita ada kemampuan, bila kita sudah berkahwin, kita tinggal di rumah sendiri, tidak bersama dengan ibu bapa, tidak bersama dengan ibu. Tetapi kita kerap mengunjungi, bawa ibu ayah mertua ke rumah kita. Biar banyak rumah. Bukan duduk serah. Betul lah itu. Tapi kalau kemampuan lagi, beli banyak-banyak rumah. Maknanya ini rumah sewa, rumah sewa untuk ayah ibu, ini rumah sewa untuk ayah ibu mertua. Oh, gembiralah mereka. Tak ada lagi dia marah menantu, ya. Itu yang terbaik. Baik. Okey, yang doa kita doakan. Baik. Seterusnya. Tak apa, minta maaf lambat hadir motivasi. Tak apa, nanti boleh tengok balik. Boleh tengok. Terima kasih. Baik, Haji sambung. Talian hayat kehidupan. 20 tahun sudah berlalu. Mari kita hayati, kita muhasabah umur kita daripada 20 hingga 30 tahun yang lalu. Kisah benar, siapa yang sudah umur sampai 30 tahun, siapa yang umurnya belum sampai 30, baru 20, 21, jangan potong 30 ya. Nanti betul-betul terpotong malam ni mati. Hati-hati. Ini untuk yang sudah sampai umur 30 tahun. Yang baru umurnya 20, 21, 15 tadi, okey, itulah umur anda sekarang, maka jaga talian hayat yang masih tinggal yang panjang ini, jangan ada lagi titik-titik hitam. Terus bermula dengan hari ini buat yang terbaik, maka terbaik selamanya sehingga dijemput Allah. Itu yang terbaik ya. Bagi yang sudah sampai umur 30, mari lihat. Umur 30 tahun sebenarnya juga sudah hilang daripada batang tubuh kita. Tak boleh kembali ke sana. Dan pada usia ini, biasanya ramai antara kita yang masih sedang belajar di kolej, universiti, ataupun yang sudah mula kerja selepas SPM dan sebagainya. Dan ada juga yang sudah mula sudah jadi suami, jadi isteri, mendirikan rumah tangga dalam usia 26, 27, 28 dan 30 itu. Kenang balik. Selama kita sedang belajar di kolej, universiti, di luar negara, dalam negara, berapa lama kita tidak peduli mak ayah kita. Yang kita tahu, mak ayah nak bayar yuran, mak ayah akan berikan wang nak bayar yuran. Tapi kita sedar tidak bagaimana susah jerit perih mereka mencari wang untuk menyara pengajian kita. Ya betul, yang dapat beasiswa, kerajaan bantu, beasiswa bantu. Tetapi hal-hal yang lain, doa ibu ayah, bagaimana kebaikan ibu ayah, semua itu jangan kita lupa. Tanpa doa mereka, barangkali kita belajar pun tak percaya. Kan? Maka ingat ni. Jadi apa yang kita telah perbuat dalam kehidupan kita tentang diri kita sendiri pada usia 20 hingga 30 tahun, 25, 26, 27 mula kerja, dah mula ada wang barangkali. Apa yang kita buat? Kita yang tahu. Adakah kita setiap malam di kelab malam? Adakah kita setiap hari enjoy? Adakah kita jadi playboy, laki-laki yang banyak wanita, maka khianati, bohongi wanita? Adakah kita pula wanita yang banyak pasangannya? Dan semua ni kita yang lebih tahu dalam kehidupan kita. Adakah kita lalui kehidupan yang benar atau yang salah? Maka bertobat, sebab hari ni kita masih ada. Tolong ya. Baik, siapa yang sudah mula berkahwin, umur 27, 28, sudah mula jadi suami, sudah mula jadi isteri, maka bermula tanggungjawab yang lebih besar dalam talian hayat kehidupan kita.
Sekarang bukan lagi sendiri, sudah jadi suami, ada tanggungjawab nak bimbing isteri. Apalagi kalau kita sebagai seorang suami pula, kita yang belum lagi terbimbing. Maka kita kena mula belajar, persiapkan diri. Kalau belum pandai jadi imam solat, kena belajar. Kalau belum pandai nak jadi suami yang terbaik, yang mengatur, mencari tanggungjawab besar, nak menyediakan tempat perlindungan untuk isteri, sebab nanti bakal lahir anak-anak. Rumah, nak cari rumah, bukan setakat nak sewa, nak beli rumah, nak beli kenderaan, nak melengkapkan segala pakai dan minum keluarga. Itu tanggungjawab kita sebagai suami. Bersyukur, beruntung kalau berkahwin dengan isteri yang juga kerja. Tetapi gaji isteri bukan hak kita. Tanggungjawab nafkah tetap di tangan kita sebagai suami. Jadi kalau semua ini kita faham, insya-Allah. Kamu hasam diri. Ayah Haji tak tahu, kita yang tahu. Maka kita sambung bicara kita umur 30 hingga 40 tahun. Begitulah talian hayat kita seterusnya. Baik. Betul tu, saya pun sama, sejuk hati dengan Ayah Haji. Terima kasih. Kerana suka. Okey, waalaikumsalam, terbaik. Baik. Okey. Ayah Haji sambung. Okey. Ada sesi kaunseling Ayah Haji. Haji tak sebut siapa, tapi sangat sedih kerana kes yang Ayah Haji handle ialah kes bagaimana dia seorang isteri yang diperlakukan sangat tidak baik oleh suami. Sudahlah ada isteri yang lain, maka pada isteri yang satu yang jadi klien Haji ni, bila bergaduh, tinggalkan rumah, tak balik, tidak beri nafkah, malahan sentiasa ugut nak cerai. Ini bukan suami yang baik. Maka klien Haji, ibu ini tertekan sehingga terpaksa cari ruang untuk kaunseling. Syukur ditemukan dengan Ayah Haji. Maka kalau ada yang berlaku merasai kehidupan seperti ini, ikut Ayah Haji punya pesanan ini. Jika anda seorang isteri, tak kiralah isteri keberapa, isteri pertama atau ada dua dan sebagainya, bermadu, yang penting anda laksanakan tugas sebagai seorang isteri. Bermakna bila suami ada di rumah, anda taati suami. Waktu dia tak ada, anda jaga juga aib keluarga dan sebagainya. Anda jaga diri supaya tidak melanggar hukum. Bila nak keluar, minta izin daripada suami, walaupun suami tidak bersama. Senang sekarang handphone kan. Tetapi jika anda sudah berbuat sebarang segala kebaikan sebagai seorang isteri, layanan zahir dan batin, makan, minum, pakai bila suami berada dengan kita. Tetapi bila dia keluar meninggalkan kita dan dia tidak peduli kamu, dia tidak berikan tanggungjawab yang sebaiknya untuk kamu, kamu tenang saja. Okay, yang penting kamu tak buat salah, maka lalui kehidupan dengan tenang. Maka ayat Haji sebut, pedulilah. Dia mau pulang, dia tak mau pulang, sudah. Itu mesti ada dalam minda. Jangan mengharapkan dia sentiasa pulang dengan anda. Jika anda mengharapkan, anda akan kecewa kalau dia tak pulang. Tapi anda tak apa. Dia bukan milik aku sepenuhnya. Kalau dia pulang, aku layan. Kalau dia tak pulang, peduli dia. Peduli itu maksudnya jangan fikirkan dia. Jangan pula ada orang yang kita minta tolong tengok dia buat apa dengan isteri sana, dia buat apa. Maka itu akan menyakitkan hati. Tenang, jalani kehidupan. Kalau kerja, pergi kerja, laksanakan kerja. Kalau di rumah, atur kehidupan, atur anak-anak dengan baik. Suami pulang, layan yang terbaik. Dia pergi, dia tak pulang, peduli dia. Tenang, kalau ada anak yang besar, hidup, pergi enjoy, pergi shopping dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi, lalui kehidupan itu. InsyaAllah, akhirnya, dia akan kembali kepada isteri yang benar-benar ikhlas mencintainya. Dia boleh masak dengan sedap, layan yang terbaik. Itu yang Haji aja, hari ini buat yang terbaik. Kalau suami pulang hari ini, katalah malam ini bersama, mungkin malam ini malam yang terakhir. Mungkin kasih sayang ini, mari buat yang terbaik. Hari-hari terbaik. Jadi tenang kan hidup ini? Jadi itu Haji aja. Dan bila siapa yang dah ikut, dia akan kuat semangatnya. Teruskan kehidupan. Sebab nak ke sana, kita tak boleh bergantung kepada orang lain, tetapi diri kita sendiri. Masya Allah. Waalaikumsalam. Siapa dari Sepanyol ini? Hamabai. Terima kasih kerana jadi follower Haji, join Haji.
Boleh faham, ini orang Melayu ya, boleh faham bahasa Ayah Haji ya. Kerja di Sepanyol, berkeluarga dengan orang Sepanyol, teruskan kehidupan, sebarkan kebaikan, hidup bahagia selamanya. Mudah-mudahan. Siapa nama dari Sepanyol, nanti berhubung dengan Ayah Haji. Mana tahu Ayah Haji ada rezeki, boleh pergi Sepanyol. InsyaAllah. Baik, umur 44 hadir. Cuba selutuk, kalau tak jalan sih perbanyakkan berdoa, minta Allah buka nanti. Baik, betul. So, ada sahabat juga yang beri pandangan kepada sahabat yang bertanya, bersabar, terus berdoa, moga pasangan anda kembali kepada Allah. Baik, terbaik. Ini yang Haji mau. Kita saling memberi kebaikan. Baik, Haji sambung. Siapa sekarang yang umur 30 tahun, okey, jangan dipotong lagi. Jaga umur 31 seterusnya, biar sentiasa bersih, tidak ada lagi titik-titik noda hitam. Buat yang terbaik. Sementara Allah masih beri peluang untuk hidup. Siapa yang sekarang sudah sampai 40 tahun, Ayah Haji sudah. Maka kisah benarnya, 40 tahun juga, tengok, sudah pun hilang daripada batang tubuh kita. Apa yang kita buat? Setelah kita berkahwin umur 30 sehingga 40 tahun, sudah ada tanggungjawab sebagai suami, sudah jadi bapa, sudah jadi ibu, sudah ada anak-anak. Besar tanggungjawab kita. Apa yang kita dah buat? Adakah kita lalui kehidupan di jalan yang benar, atau banyak perbuatan yang kita buat, perbuatan yang melanggar hukum agama, apalagi hubungan dengan ayah ibu dan ayah ibu mertua kita? Bagaimana hubungan kita suami isteri? Adakah penuh dengan kasih sayang, atau penuh dengan tipu daya, tipu muslihat, bergaduh saja? Ini yang nak ajar. Okay? Maknanya bila kita berkahwin, kita ada tanggungjawab. Maka kemudikan kehidupan rumah tangga kita dengan kemudinya iman. Ikhtiar tu, layar ikhtiar, dayung bersama. Jangan suami dayung ke kiri, isteri pula dayung ke kanan, bercanggah, tak bergerak ke mana pun perahu kita. Memang dalam pelayaran bahtera kehidupan di lautan, yang kita analogikan seperti kapal di lautan, memang akan ada badai dan gelora. Pasti ada ombak yang menguji dan sebagainya. Tetapi kalau kita ikhtiar bersama, dayung bersama, layarnya ikhtiar, doa pada Allah untuk atur angin supaya pelayaran kita baik, maka kemudinya iman, insya-Allah pelayaran anda, pelayaran kalian dalam keluarga penuh kasih sayang akan sampai ke destinasi syurga pasti. Ini yang kita mau. Tapi kalau sebaliknya, banyak titik-titik noda, titik-titik hitam sepanjang hayat perjalanan daripada umur 30 hingga 40 tahun. Nah, sekarang kita masih hidup. Ayo, hari ini juga, malam ini juga, kalau bersama suami, bersama isteri, peluk, kasih sayang, mohon keampunan, kemaafan kepada setiap pasangan kita, supaya masing-masing memaafkan, maka kita memulakan hidup yang baru. Hidup dengan penuh kasih dan sayang. Dan ingat balik apa yang Ayah Haji ajar, kuasa cinta kehidupan. Lalui hidup dengan cinta Allah dan cinta sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Ceria, gembira, senyum dengan isteri, isteri senyum dengan suami, peluk kasih sayang, kan? Ikhlas sungguh. Bukannya pura-pura peluk. Bila di luar bukan main lagi. Ada hubungan-hubungan yang lain. Bukan pura-pura senyum, ambil hati, tapi di luar bukan main melerik senyum dengan orang lain. Itu tak betul, tidak ikhlas. Dan apa yang kita lakukan suami isteri dengan anak-anak, kasih sayang, ceria, gembira, itu tiada lain, hanya niat kerana Allah. Jadi apa saja yang kita perbuat, kita lakukan dalam ibu yang masak, isteri yang cuci pakaian, suami yang tolong potong rumput, anak-anak yang tolong mak cuci pakaian, cuci piring, segala apa yang kita lakukan bersama kerana niatnya kerana Allah, semuanya dapat ganjaran pahala. Inilah rumah yang mawaddah warahmah, insya-Allah. Jadi bicara talian hayat, kalau ada titik-titik hitam banyak dalam usia 30 hingga 40 tahun dan sekarang kita masih hidup, bertaubat hari ini juga, malam ini juga, dan janji pada Allah, janji pada isteri, janji pada suami, niat untuk ibu bapa yang masih ada, jangan lagi kita ada titik-titik hitam, titik-titik noda sepanjang hayat yang masih ada. Ya, insya-Allah. Kalau Ayah Haji pada ketika usia ini 30 hingga 40 tahun ini, Ayah Haji sudah jadi seorang pendidik,
Ayah Haji sudah mula naik pangkat menjadi ketua sektor psikologi dan kaunseling di sebuah jabatan pelajaran di negeri Sabah. Ya, Haji mengatur masalah manusia daripada pangkat besar, daripada pangkat rendah sampai pangkat besar pun. Masalah-masalah dalam organisasi jabatan pendidikan. Ayah Haji jadi ketua sektor psikologi. Ayah Haji ada rakan-rakan sahabat kaunselor di seluruh daerah negeri Sabah. Di pejabat pelajaran daerah ada kaunselor-kaunselor Ayah Haji. Mengatur permasalahan semua kaki tangan pegawai di setiap daerah. Sebagai kaunselor, sebagai ketua sektor psikologi, banyak kes yang Ayah Haji tangani daripada pegawai besar, pengarah sehingga ke bawah. Banyak fail, banyak rahsia yang Haji ada. Kalau Ayah Haji bongkar, mati semua. Tapi Ayah Haji sebagai seorang kaunselor, apalagi kita kaunselor yang Islam, kita ada etika kerahsiaan. Fail itu disimpan, rahsia itu disimpan. Tapi yang penting, mereka sudah keluar daripada masalah, daripada jalan yang hitam, sudah melalui jalan yang putih bersih. Itu yang kita mahu. Yang sudah ada niat nak bunuh diri, masih hidup sampai sekarang. Yang masalah rumah tangga, aman sampai sekarang. Ini semua yang kita sudah atur. Baik. Okey. Siapa yang nak bertanya, silakan bertanya. Ya Haji, saya berkahwin dulu umur 25 tahun. Sekarang sudah berumur 48 tahun. Saya single mom. Oh. Saya berkahwin dulu umur 25. Sekarang saya sudah... Oh. Ibu tunggal. Ya. Kalau sesiapa pun yang sudah ditakdirkan oleh Allah sekarang sudah menjadi ibu tunggal. Mungkin dengan sebab suami meninggal atau percaya, tak kisah apa pun. Pokoknya ibu tunggal. Maka Allah sedang menguji ibu untuk mengatur kehidupan, menjaga anak-anak dengan penuh kasih dan sayang. Kalau anak masih kecil, insya-Allah asal saja lalui kehidupan dengan benar, dengan baik, anak-anak yang besar nanti akan berjaya. Sekejap ya. Apa dia gelap? Sekejap dia gelap. Okey. Maka insya-Allah anak nanti berjaya, yang sudah kerja nanti kehidupan akan lebih baik bila anak-anak pun sudah kerja. Dan kalau ada masalah dari segi keuangan, kena aturlah bagaimana nak dapatkan bantuan dari pihak mana-mana untuk ekonomi lah. Tapi kalau memang keuangan tak ada masalah, sudah jadi ibu tunggal, maka atur kehidupan setia dengan arwah. Tapi dalam masa yang sama, selepas beberapa tahun, seandainya jodoh masih ada, tak ada masalah untuk berkahwin sekali lagi. Tetapi pilihlah bakal suami baru nanti yang boleh terima semua anak-anak kita. Ayah Haji ada kes. Ayah ada kes klien Haji dulu-dulu. Satu ketika, orang yang hebat, orang ilmu yang tinggi. Isteri pun ada ilmu yang tinggi. Seorang guru. Suami pun bukan main lagi. Tapi apa masalahnya? Sebab mereka berkahwin, setelah isteri ini menjadi ibu tunggal, menjadi janda, anak satu. Waktu bercinta, suami ini orang hebat juga. Orang yang terpelajar. Bukan main, janji. Aku ambil kamu dan anak, sayang dua-dua. Cinta, waktu sedang bercinta, maka anak kamu adalah anak aku. Tetapi setelah berkahwin, apa yang berlaku? Mula-mula okeylah. Tetapi bila ada sedikit perselisihan faham, bila bergaduh sikit, isteri pun tak tahan. Dia pun akan tercakap. Ini pun tak baik, tapi tak boleh nak tercakap. Tercakaplah bila bergaduh dengan suami. Suami aku dulu tak pernah buat macam ni. Terkeluar cakap begitu. Sebab suami sekarang ni panas baran. Sikit-sikit nak pukul. Maka tercakap, suami aku dulu tak macam ni. Ini bahaya bahasa-bahasa begini. Yang Haji selalu pesan, jangan mengungkit, bercerita kisah lalu. Maka suami ini sudah mula ada dendam, marah kepada bekas suami yang lama. Apa jadi? Kemarahan kepada bekas suami diluruskan, diberikan, dikenakan kepada anak tiri tadi. Bermulalah anak ini didera secara psikologi, bukan fizikal, psikologi apa? Kalau buat kerja rumah di meja, abuk pemadam tak bersih pun dimarahi. Ada saja yang nak dimarahi anak ini. Dan kerana dia nampak anak ini seperti suami
lama isteri. Akhirnya jumpa ayah haji bincang dan kita aturlah yang terbaik kan. Tapi maksudnya begitulah kehidupan. Nak cari suami baru, biar yang benar-benar kasih dan terima anak kita sebaiknya. Bagus ya. Umur tak ada masalah. Selagi kita, kalau ada orang nak bersama, sebab kehidupan tua ini kita nakkan kasih sayang. Nak juga ada orang picit-picit badan kita kan. Okay, kita teruskan. Okay, kalau tidak, bersama anak-anak. Okey. Ayah Haji, macam mana nak tutup mulut orang dari makian, hinaan, caci makian? Dulu waktu Ayah Haji dalam pendidikan, ramai juga yang datang bertanya Ayah Haji tentang, katakanlah pengetua datang, Haji, bagaimana nak atur saya punya staf, saya punya pegawai, balik-balik ditegur, dinasihat, tak juga mau ikut. Ayah Haji tanya satu ayat. Kamu Tuhan ke? Haji tanya. Dia marah Haji bila Haji tanya, kamu Tuhan? Marah dia. Kenapa Haji tanya? Ya, Haji nak tanya sebab kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Yang nak mengubah manusia bukan kita. Kita tak ada daya upaya nak mengubah orang, nak mengubah hati, nak mengubah apa pun manusia lain. Atau suami kita, kawan kita, siapa pun. Isteri kita. Yang nak boleh mengubah manusia ialah Allah. Kita hanya mampu berusaha menegur, menasihat, membimbing, tak putus-putus. Tapi akhirnya kita kena berserah kepada Allah. Begitu juga kepada orang yang suka maki, suka caci ini, kita jangan ikut rentak dia. Haji pernah lalui kehidupan seperti ini. Orang dengki dengan Haji, orang marah dengan Haji. Kalau jumpa Haji, ludah dan sebagainya. Sangat marah dia. Padahal Haji tak buat salah. Tapi kerana ada kedengkian dia kepada. Tapi ayah Haji tenang. Ayah Haji jumpa dia, Assalamualaikum. Walaupun dia marah, dia ludah. Biasa Haji tegur lagi. Haji tak pernah ada kemarahan kepada dia. Malahan Haji berdoa, ya Allah, jadikan dia tenang, jadikan kasih sayang ada pada dia kepadaku. Dia tak marah aku tak benci dia. Mari kita hidup berkasih sayang, tiada kebencian. Maknanya ayah Haji tak berikan api. Beri air. Tenang. Sama juga ini. Kalau ada orang yang suka maki, kita jangan peduli, kita jangan layan dia, maki, hamun dan sebagainya. Mulut dia begitu. Tapi kita berdoa kalau dia rapat, orang rapat dengan kita, kita berdoa, kita tegur. Tapi yang paling penting, kita berdoa kepada, dan kita sendiri tunjuk contoh yang terbaik. Akhirnya orang akan, kalau kita ni, kau kena maki, kau kena caci pun kau senyum, kau tenang. Dan mereka melihat bagaimana kejayaan kita dari segi ekonomi, dari segi kehidupan, kita yang kena maki. Dia yang memaki, makin teruk hidupnya. Tak tenang dia. Kisah benarnya orang yang memaki, bersangka buruk pada orang lain, hatinya tak tenang. Hatinya tak beriman. Maka dia tak akan berkat hidupnya. Dan kita yang beriman, yang tenang, yang sabar, yang amalkan kuasa cinta yang Haji ajar tadi kan, senyum, ceria, ikhlas, niatkan Allah, taat perintah dan kita amalkan ini, maka insyaAllah kita akan berjaya. Lihat balik video-video Ayah Haji. Okay? Tak perlu kita pergi tutup mulut dia. Dia akan tertutup sendiri. Baik. Tenang itu menang. Betul? Tahniah, tenang itu menang. Banyak sekali Ayah Haji dah lalui. Baik, kita sambung ya. Bicara kehidupan kita tentang talian hayat. Sudah pun sampai umur 40 tahun. Siapa yang dalam umur 30-40 tahun dah sebenarnya, okay, stop. Jangan dipotong lagi, nanti mati. Lalui hidup ini. Okay? Pastikan talian hayat yang masih ada bersih, ya. Tidak dicemari lagi, bertaubat, hari ini yang terbaik. Maka siapa yang sudah umur lebih pada 40 tahun macam Ayah Haji, kita ambil sampai umur 50 tahun. Okey? Nah, kisah benar. Sampai umur 50 tahun juga sudah hilang daripada batang tubuh kita. Apa yang kita buat ketika ini? Anak semakin ramai, umur semakin tua, barangkali sudah ada cucu. Syukur, alhamdulillah, tahniah kepada semua atuk-atuk nenek yang hidup bahagia gembira dalam usia 50 tahun ini, dengan cucu, dengan anak menantu, dengan kehidupan yang baik. Tapi kalau anda dalam kehidupan yang tidak di jalan yang benar, segera bertaubat. Hari ini buat yang terbaik. Karena kita makin menghampiri talian hayat yang terakhir. Malahan, jangan tunggu sampai Haji kata 60, sebab umur kita tak tahu bila.
Ada orang yang baru lahir dah meninggal. Tak sempat lahir dah meninggal. Masih usia yang sangat muda sudah meninggal. Bila tarikh meninggal kita tak tahu. Maka kita sentiasa cuba syukur sekarang ini kita masih diberikan kehidupan. Syukur kita masih diberikan peluang untuk beribadah. Untuk bekal, tambah bekal kita di akhirat sana. Baik. Nah, kisah benar umur kita dalam lingkungan 50 ke 60 tahun sudah makin sampai ke penghujung. Masya Allah. Ni kisah benar. Siapa yang umur 50 hingga 60 tahun. Ayah Haji sudah 61. Bermakna kisah benar Ayah Haji juga 60 tahun sudah berlalu. Ramai orang yang usia Ayah Haji, kawan-kawan Ayah Haji sudah meninggalkan kehidupan dunia, sudah mati. Nah, Ayah Haji pun perlu sedar. Oh, rupanya talian hayat Ayah Haji sudah bonus 61, lebih pada 60 sudah bonus. Maknanya Ayah Haji sendiri sudah berada di talian hayat yang makin ke penghujung. Mungkin malam ini, mungkin esok Ayah Haji pergi. Tapi Haji bersyukur Allah masih beri ruang dan kesempatan untuk berbagi kebaikan ini. Terima kasih yang doakan Ayah Haji. Tolong doakan Ayah Haji sihat, panjang umur, dapat lagi berbagi kebaikan. Dapat lagi bersama isteri, anak-anak menantu Ayah Haji untuk meneruskan kehidupan, untuk beribadah, untuk tambah bekal untuk akhirat sana. Jadi kisah benar, siapa-siapa yang sudah 60 ke atas, kita sudah sampai ke penghujung kehidupan. Maka hati-hati. Maka Ayah Haji sendiri, Haji Mukhtar, sedarlah, ingatlah umur kamu sudah makin hampir ke penghujung. Jagalah sisa-sisa kehidupan ini, talian hayat yang baki ini. Jangan ada lagi titik-titik hitam. Hari ini juga mohon keampunan kepada siapa saja kawan yang pernah kita berbuat salah. Kepada isteri, kepada anak-anak, kepada siapa saja. Mana tahu kita akan pergi detik-detik yang akan datang ini. Mungkin tak sampai esok. Maka sahabat-sahabat Haji yang mendengar dalam live ini, siapa yang kenal Ayah Haji, yang pernah Ayah Haji berbuat, kita berkenalan, kita bekerja bersama, atau sahabat-sahabat baru Haji, tak kisah. Yang penting, siapa yang mendengar Salat Haji hari ini, dari hujung kaki sampai hujung rambut, Ayah Haji susun jari 10, mohon ampun dan maaf atas segala salah silap Ayah Haji. Mungkin dalam bicara, dalam tindakan, siapa yang sudah bersama Ayah Haji selama ini, daripada tempat kerja, daripada sekolah dan sebagainya, dan kaum keluarga Ayah Haji dimanapun, mohon ampun dan maaf. Maafkan Ayah Haji. Ayah Haji halalkan, maafkan semua salah silap siapa pun yang pernah bersama Ayah Haji. Mari kita saling mendoakan kebaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya diterima Allah untuk bersama orang-orang beriman di alam barzah, kemudian di alam mahsyar kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni syurga. Kita semua berjumpa di syurga insya-Allah. Maafkan Haji semua ya. Jadi semua. Baik. Sebagai rumusan talian hayat kehidupan, maka hari ini buatlah yang terbaik. Kita dah tak boleh ambil. Cuba ambil balik talian hayat kita yang sudah putus-putus ini. Nah, cuba nak sambung-sambung balik. Dah tak boleh. Sambung putus tak boleh. Sebab kisah benarnya semua talian hayat kita sebelum umur kita hari ini sudah pun berlalu. Tak boleh kembali ke sana. Apa yang kita boleh buat? Muhasabah diri, apa saja yang baik yang kita pernah buat sebelum ini, hari-hari kemarin, kita terus tingkatkan buat perkara yang lebih baik. Tetapi ingat, yang salah, yang silap, yang dosa, yang pernah kita lakukan sebelum, never do again. Jangan buat lagi. Hari ini, hari yang dianugerahkan oleh Allah tentang hidup, siapa yang masih diberikan kesihatan yang baik, bersyukur dan terus buat kebaikan. Siapa yang sakit, doa untuk kesembuhan. Kita doakan semua pun sahabat kita dimanapun ada yang sedang dilanda musibah kesakitan, tidak semestinya COVID, apa saja. Kita doakan Allah permudahkan kesembuhan untuk mereka. Kembali sembuh dengan seperti sedia kala untuk meneruskan kehidupan dan ibadah.
Tapi kalau Allah sudah tak izin kesembuhan, bermakna Allah nak beri kebaikan kepada kita akan datang di akhirat nanti. Tenang, bersyukur, redha dengan ujian Allah, sebab setiap yang Allah uji bermakna Allah sayang kita. Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak angkat darjat kita. Jangan merintih dengan ujian Allah. Kerana Allah sayang kita, ingatkan kita. Barangkali kita sudah lupa, lama lupakan Allah. Allah kasih, Allah rindu, Allah sayang doa kita kepada. Sekarang barulah kita nak berdoa, ya Allah, sembuhkan. Tapi ingat, Ayah Haji pernah bagi video dulu, kenapa doa tak makbul antaranya? Kerana kita hanya minta tapi kita tak ibadah. Yang Ayah Haji selalu sebut dalam surah Al-Fatihah yang kita selalu baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Tuhan yang aku sembah dan engkaulah Tuhan tempat aku minta pertolongan. Sembah dulu, ibadah dulu, buat kerja baik dulu, nanti baru sentiasa berdoa dan Allah akan makbulkan doa kita. Baik, kita hampir ke pukul 11. InsyaAllah Ayah Haji tengok lagi beberapa soalan kalau masih ada di sini. Terima kasih kerana semua yang mendoakan Ayah Haji kan doa. Haji doakan semua followers Ayah Haji yang ada pada live dan juga pada bio Ayah Haji dalam akaun itu, komen-komen yang Ayah Haji belum dapat balas, semua minta maaf. Jadi setiap hari Sabtu Ayah Haji akan buat live dan Ayah Haji akan cuba jawab, rungkaikan pelbagai masalah yang barangkali lebih kurang sama untuk Ayah Haji rungkaikan. Kemudian dari masa ke semasa Ayah Haji cuba respon mana yang mampu sebab ramai sangat. Hari ini Ayah Haji dapat daripada mana tadi? Masya Allah, Spanyol. Sebelum ini Ayah Haji ada follow daripada Indonesia, selain daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, UAE, Emirates Arab Bersatu. Kemudian yang terbaru Spanyol. Terima kasih follow Ayah Haji daripada Spanyol. Nanti mungkin boleh komen Ayah Haji personal, bagi tahu nama siapa, duduk kat mana. Lepas PKP barangkali ada rezeki, Ayah Haji boleh pergi ke Spanyol. Semoga Ayah Haji, terima kasih Nurfina Isa, Nurfina Fi Izifa. Semoga Ayah Haji diberi kesihatan dan bahagia dunia akhirat bersama. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Alhamdulillah Ayah Haji juga lalui kehidupan ujian-ujian Allah. Nanti Ayah Haji cerita bagaimana Allah uji Ayah Haji dari segi Ayah Haji diberikan ujian kesakit, ujian kesihatan. Ayah Haji berspasi, muka Ayah Haji macam kena stroke dulu pernah. Nanti Ayah Haji cerita bagaimana Allah berikan ujian dan bagaimana Ayah Haji atur dengan kehidupan waktu sakit, bagaimana Allah berikan kesembuhan. Nanti Ayah Haji akan cerita bagaimana Allah uji Ayah Haji waktu Ayah Haji satu keluarga pergi melancong ke Jepun 2-3 tahun yang lalu. Bagaimana enjoy, seronok satu family kan, tapi dekat hari yang nak balik naik kereta api di Jepun, naik kereta api, beg yang Haji pikul ni Haji lah yang simpan pasport, tiket semua. Tapi nak dijadikan cerita, hari nak balik, bila bertukar kereta api, beg itu tertinggal. Masya Allah. Yang nanti Haji cerita bagaimana di saat-saat yang kita tak dapat buat apa dah, hanya bergantung kepada Allah, akhirnya selesai segala masalah. Nanti Haji cerita. Banyak lagi Haji akan cerita bagaimana sewaktu Ayah Haji drive kereta, mengantuk, terkejut, tapi tak sedar diri. Allah dah ingatkan, terus juga bawa kereta. Tak bawa juga kereta, sehingga terbabas. Kalau ada orang menunggu di tepi, memang Ayah Haji akan langgar, mati semua. Tapi Allah selamatkan Ayah Haji. Naik jambatan, kalau tidak ada jatuh sungai dan sebagainya. Tapi bila sedar, tak buat lagi, tak ikut yang Allah dah tegur, degil. Maka Allah sayang Haji, Allah berhentikan Haji dengan melanggar kereta depan, dan brake. Tak adalah kecederaan yang parah, tapi Allah berhentikan Haji, selamat. Kita masuk workshop, tapi nak cerita bagaimana Allah selamatkan kita. That's the power of doa. Sebab Ayah Haji selalu berdoa bila nak naik kenderaan dan sebagainya. Subhanallazi takhara, doa selalu. Tak erti doa kot dalam Arab, doa bahasa Malaysia. Sentiasa doa. Terima kasih semua. Baik, 1 minit lagi. Maka akhirnya Haji nak rumuskan tentang talian hayat. Okey. Anak-anak yang masih kecil, talian hayat masih panjang, jaga biar talian hayat anda sehingga akhirnya seumur umur yang tua sentiasa bersih, confirm menjadi ahli syurga. Bagi yang orang yang sudah lama baru nak sedar diri tapi hari ini masih hidup, taubat segera. Bersihkan, kita nak bersihkan
noda-noda titik hitam talian hayat kita yang selama ini, yang kemarin-kemarin yang tidak betul. Maka Allah beri ruang hari ini, kita taubat, kita perbetulkan, Allah terima kita. InsyaAllah hari-hari berikut yang akan datang sentiasa dalam talian hayat yang bersih, talian hayat yang lurus, yang Allah terima. Bila-bila masa malaikat Israel datang nak potong, nak cabut, nak potong talian hayat, nak cabut nyawa kita, kita sudah bersedia. Mudah-mudahan kita juga diambil nyawa dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan dalam keadaan yang orang yang beriman, Masya Allah, teringat arwah Siti Sarah, wanita syurga yang jadi viral. Dan Ayah Haji sempat mendoakan waktu dia sakit. Dan tuan-tuan follower Ayah Haji turut mengaminkan. Masya Allah, terima kasih. Mari kita ramai-ramai doakan kebaikan untuk siapa saja, tak kira di mana. Okay, jumpa lagi. Okay. Terima kasih yang doakan Ayah Haji sihat. Ayah Haji juga doakan anda juga sihat. Mari kita hidup dengan penuh kasih dan sayang. Hablum minallah, hablum minannas. Tenang dan gembira. Kalau kita ada masalah dalam kehidupan tentang rezeki, mencari makan dan sebagainya kerana ujian, sabar. Lihat di depan, cari rezeki, tenang. Usaha, sebab rezeki Allah dah sediakan kita dari langit, dari bumi. Tapi kita kena usaha, jangan hanya menunggu. Okay? Kalau siapa-siapa yang nak ikut tim Ayah Haji dalam bisnes lah, Ayah Haji ada tim orang-orang yang berjaya yang sedia nak membantu. Bolehlah komen bagi tahu nak bersama tim Ayah Haji dalam bio. Bagi tahu, nanti Ayah Haji akan hubungi kita. InsyaAllah, yang penting jangan jadi orang yang hanya berserah tapi tidak berusaha. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari Sabtu akan datang dalam live on TikTok bersama Ayah Haji, Kaunselor Haji Mokhtar. Kita doakan kebaikan untuk semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Oh, ada satu guest ni ke Ayah Haji ambil. Siapa nak? Next time lah, next time. So, maaf Haji tak sempat nak ambil yang request untuk live dengan Haji. Next week lah, insyaAllah. Baik, terima kasih semua.